Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang buat analisa untuk pair GBP ya. GBP USD ataupun GBP JPY. Sebenarnya saya ni lebih fleksibel sebenarnya lah. Tapi apa-apa hal pun selamat datang dulu, selamat pagi semua. Sekarang pukul 10.26. Jadi hari ini kita akan apa saya pun tak tahu nak ajar apa lagi kepada anda. Cuma sekarang saya tengah full margin untuk pair GBP JPY GBP JPY. Sekarang saya ada position sell, walaupun sell itu telah pun bergerak lah. Nak kata tak adil tu kepada anda yang sedang menonton ini, susah juga saya nak cakap. Mungkin anda boleh, selepas menonton video ini, anda boleh entry sell untuk pair GBP JPY ini, kerana saya jangkakan pair ini akan turun lah sampai ke malam nanti. Maksudnya kalau anda kental, ini adalah mungkin boleh jadi intraday lah, intraday. Tapi kita tak tahu sejauh mana rezeki kita. Mungkin lepas ni dia patah balik naik ke atas, wallahualam. Itu saya betul-betul tidak dapat mengawal. Bukan saya yang mengawal market. Cuma saya nak bagi tahu kenapa saya entry sell untuk PGJ ini tadi, okey. Ini antara sebab-sebab kenapa saya ambil keputusan untuk entry sell pada PGJ. Kalau kita lihat dengan teliti, okay, pagi tadi entah apa yang berlaku pada market, saya pun tak tahu di mana GBP ini telah GJ ni telah turun lah. Kalau kita tengok sini dekat H1, yang ni dia tiba-tiba je dia buat penurunan sebatang, tiba-tiba dia menjunam. Jadi itu menunjukkan kekuatan kepada JPY. Cuma saya tak tahu apa yang berlaku di dalam market menyebabkan GJ ini turun. Dan kalau kita tengok pada pair GBP yang lain seperti GA naik, dia terbang. Maksudnya kalau dekat GBP ni tengah menguat. Kalau dekat GA, kalau kita tengok dekat EG pun nampak macam tak ada apa sangat. Cuma dia sekarang tengah cuba untuk membuat kenaikan. Jadi sebenarnya untuk tengok GBP ni kuat ataupun tidak, bagi saya lebih valid untuk kita lihat Euro GBP. Euro GBP ni kalau kita nak trade GBP USD, baik kita tengok Euro GBP juga, sebab dia ada correlation. Maksudnya kalau kita nak trade pada pair GBP USD, tengok EG dia buat apa, lepas tu tengok dekat EU. Tengok EU, ini tiga pair yang saling berkaitan lah. Saling berkaitan. Maksud dia, kalau tengok kat sini, EU tengah turun, okey. Tengok GU pun tengah turun. Maksudnya kat sini USD tengah menguat. Jadi kalau kita dah tahu sekarang USD tengah kuat berbanding GBP dengan Euro. Jadi kalau kita tengok dekat EG, kalau kita nak pastikan GU ni memang betul-betul turun, kita tengok dekat EG. Kalau EG ini naik, maka itu menunjukkan Euro lebih kuat daripada GBP. Tapi yang paling kuat adalah USD. Jadi yang paling lemah sekarang ni adalah GBP lah, yang paling lemah. Jadi sesuailah untuk kita trade pada pair GU, iaitu ambil position sell. Cuma saya tadi masuk pada GJ lah. GJ sebab GJ ni gerakan dia lebih
lebih kejam sikit, lebih jauh sikit. Itu pun kalau dia tu dia patah balik pun boleh tahan juga. Tadi kita dah banyak juga profit tadi, tapi kita tak sangka dia berpatah balik tadi ya. Cuma saya jangkakan JJ ni akan turun lagi jauh. Paling-paling pun dia akan pergi ke sini. Ini paling minima dia akan pergi kat sini, iaitu ada support kat sini. Okey, sekarang ini dia ditahan oleh zone ini. Ditahan oleh zone ini. Okey, kat sini ya. Dia ditahan oleh zone engulfing ini, di area sini, dan dia punya paling low adalah di sini. Maksudnya kalau low ini shadow ni, kalau JJ turun pas ni, ini shadow. Shadow ni yang kuat menahan harga untuk turun lebih jauh lah. Namun kalau shadow itu di break ataupun tak payah break lah, dia sentuh saja, itu adalah petanda kuat bahawa JJ ni akan turun lagi. Dan saya jangkakan paling minima selepas dia break out shadow ini, dia akan pergi ke sini, mencari support dari sinilah. Dia akan pergi ke sini. Kita tandakan dulu. Okey, kita tandakan dulu, iaitu di area sini. Okey, area sini. Jadi kalau kita kira dia punya pip daripada harga semasa sekarang sini sampai ke sini adalah, tengok sini cara kita nak kira pip tau. Sini kat arrow ni, kalau yang saya tunjuk kat sini kalau kita kira daripada harga semasa sekarang sampai kat sini, kita ada dalam 23 pip, 23 pip. Jadi saya rasa 23 pip tu pun dah kira berbaloi. Ada kemungkinan juga kalau dia break out lagi shadow ini yang menahan harga dia untuk turun lebih jauh, jadi possibility besar dia akan pergi ke sini lah. Tapi akan ambil masa yang lama lah. Maksud dia memang sesuai lah kalau kita hold entry ini sampai ke malam nantilah. Malam nanti. Sekarang ni dia tengah buat apa entah. Dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik semula. Wallahualam, biarlah dia dah buat apa. Jadi mungkin kita akan tunggu. Kita hold sampai malam lah. Itu pun kalau tak MC lah ya. Kalau tak MC, mudah-mudahan dia tak adalah buat reversal yang gila-gila lepas ni. Mungkin lepas ni dia terus turun ya. Sekarang pun pukul 10.34. Nak sampai pukul 11 tu masih lama lagi. Ini adalah transaksi pada pukul 10 sampai pukul 11. Kita tengok apa yang berlaku pada jam ini. Tadi pun decision saya nak ambil sell juga, sebab selain daripada dia turun sebatang macam ni, di sini kita ada satu support kat sini. Support ini telah di break out. Itu yang saya buat keputusan untuk entry sell tadi ya. Jadi apa yang saya cuba terangkan dekat sini adalah ini merupakan asas kepada candlestick. Kalau anda tengok video saya yang saya ada mengajar tentang asas tentang candlestick itu, anda tengok balik apa yang saya cakapkan, tuliskan supaya anda semua boleh belajar dan boleh alami sendiri. Yang penting dia anda alami sendiri, sebab pengalaman is the best teacher lah. Anda rasai sendiri bagaimana. Contoh macam ni sekarang, dia turun tadi. Dia katakan tadi dia turun. Memanglah kalau dia turun tu kita dapat harga terbaik untuk buy. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya kita melawan gerakan dia. Kita melawan gerakan dia. Dia nak turun, tapi kita pergi buy. Kita pergi buy. Memanglah kalau kita buy tadi, saya rasa siapa yang buy tadi pun boleh juga mendapat profit tadilah. Cuma sekarang kalau korang buy, mungkin tengah floating kot. Tengah floating. Macam saya pun sell tu
dia belum juga turun betul-betul juga. Tadi dah turun, ingatkan dia nak gerak terus tadi. Nampak gayanya dia berpatah balik. Maksudnya siapa buy kat bawah tadi, adalah rezeki tu. Alhamdulillah lah. Banyak juga tu kenaikan tu. Jadi forex ini dia secara asasnya, ingat, pegang asas saja. Dia kalau tak naik, dia turun. Itu asas yang pertama. Kena pegang betul-betul. Kalau dia tak naik, dia turun. Contoh macam sekarang, kalau kita buy, contoh kalau kita buy, dia turun juga. Dia turun. Kan? Kalau dia tak naik, dia turun. Itu aja. Jangan pula kalau kita buy, makin dia turun, makin kita buy. Lalas kita akan MC. Kalau MC, tak apa. Tak apa MC. Biarkan MC depo balik. Lepas tu, jangan dilawan pula. Dah tahu dia nak turun. Sebab kita buy, dia tak nak naik. Baik kita tukar position kita kepada sell. Kalau ada rezeki, dia akan turun lebih jauh. Silap-silap boleh cover MC tadi, dan juga anda boleh dapat profit yang lebih daripada MC yang anda yang anda loss tadi ya. Okey, itu asas yang pertama. Kalau CS tak naik, kalau dia tak naik, dia turun. Itu saja. Yang kedua, asas yang kedua adalah high risk, high return. Ini adalah tentang risk reward. Risk reward di mana kalau anda seorang forex ni memang berkaitan tentang risiko ya guys. Waktu ramai orang cakap jaga MM sebab dia berkaitan tentang risiko. Jadi anda yang buat pilihan sama ada anda nak high risk ataupun low risk, itu terpulang kepada anda. Macam saya pilih saya seorang high risk trader. Jadi saya setiap kali saya entry, saya akan hentak kuat-kuat biar dia pergi. Bila dia pergi, tak payah pergi tunggu jauh-jauh pun dah profit besar. Itu. Tapi kalau dia nak terciduk, memang sekejap saja pun dah terciduk. Itu adalah high risk trader. Jadi risk ni boleh dikawal oleh diri sendiri. Anda yang membuat pilihan. Rules dia simple saja, iaitu high risk, high return. Kalau low risk, nak kata low return tak ada juga. Nak kata kalau kita entry jaga MM, nak kata dia tak high return, tak. Cuma dia kalau kita low risk, kita ambil masa yang lama. Kita terpaksa tunggu CS tu bergerak betul-betul jauh, baru dapat reward yang amat besar. Ini biasa digunakan oleh mereka-mereka yang swing trader, yang intraday trader ataupun position trader. Itu asas yang kedua. Asas yang ketiga yang perlu anda kuasai adalah asas CS, iaitu tentang mambang. Bagi saya bukanlah ini hanyalah satu terma yang saya guna pakai untuk lihat bagaimana price bergerak. Okey. Bagi contoh yang saya tandakan zon kuning ini, sini zon ini adalah zon mambang. Saya katakan ini adalah zon mambang tanah. Okey. Sini. Ini adalah zon mambang tanah. Zon mambang tanah adalah satu zon yang menahan harga untuk turun lebih jauh. Kita juga namakan dia sebagai support dan resistance. Macam support lah. Macam support seperti yang anda sudah belajar. Support adalah harga lantai, kata orang. Dia lantai. Contoh macam sini, inilah lantai dia. Ni lantai dia. Jadi kat sini kita boleh buy. Tapi yang menahan harga dia untuk turun lebih jauh, dia punya shadow biasanya. Shadow. Jadi sini adalah zone. Cara tanda dia marking Tengok betul-betul. Ramai orang yang tanya macam mana nak marking ni cikgu, macam ni saja. Okey.
Ini saya tandakan 300, 200, 100. Kalau korang tengok dekat garisan-garisan yang saya buat ni 300, 200, 100, 800 ni. Ini merupakan saya punya matlamat sebenarnya. Saya punya target. Contohnya saya tengah entry sekarang, dia sekarang tengah turun. Kalau dia sampai 300 itu, saya tahu saya punya profit sudah dalam 1,000. Sekarang 600. Sampai 300 itu saya tahu profit saya sudah 1,000. Kalau dia sampai 200, profit saya sudah 2,000. Kalau dia sampai 100, profit saya sudah 3,000. Macam itu. Itu saya nak tandakan sahaja saya punya matlamat. Contoh saya target 3,000 sebenarnya, tapi sebenarnya saya target dalam target sampai ke sini. Kalau sampai ke sini saya dapat dalam 6,000 kalau tak silap 6,000 jadi mungkin saya akan hold sampai ke sini, mungkin wallahualam, kita tengok macam mana nanti ya. Okey, kita berbalik kepada bagaimana cara kita hendak marking tadi. Contoh support di area sini iaitu mambang tanah ni, tandakan dia punya low kat sini dan dia punya close price dekat sini. Sini kat sini. Okey. Begitu cara kita tanda. Maksud dia kita boleh buy di area sini selagi dia tidak breakout 285. Maksud dia buy kita masih valid selagi dia tidak breakout 285. Kalau dia sudah breakout 285, maka setup buy tadi sudah pun batal. Okey. Jadi batal sebab biasanya kalau dia break 285 dia akan turun lebih jauh lagi. Sebab itulah kebanyakan orang trader di seluruh dunia dia akan buy kat sini dan dia akan pasang SL di bawah daripada shadow ini. Maksud dia kira risk reward dulu daripada sini buy sampai sini berapa? 9, 8 pip saja. Dia letak dalam 10 pip. Kat sinilah dia letak SL dia. Begitu. Jadi dia tahu dia punya risk 10 pip. Jadi dia punya target mungkin boleh 10 pip ke atas ke ataupun 20 pip ke atas ke. Kalau 10 pip itu risk reward 1. Kalau dia ambil 20 pip, dia risk reward dia 1, 2. Jadi berbaloilah untuk ambil trade untuk buy kat sini. Begitulah. Cuma saya jangkakan Jio ni akan membuat penurunan lagi. Wallahualam bila dia nak turun itu saya tak pasti. Cuma sekarang ni GBP market dia belum lagi buka. Sekarang ni masih sesi Asia. Jadi mungkin dia tak adalah gerak laju sangat kot. Tapi kita tak tahulah. Kita memang betul-betul tak tahu sama ada bila-bila masa je dia boleh gerak laju. Bila-bila masa je, entah tiba-tiba je kan. Kalau dah rezeki takkan ke mana ya. Jadi saya jangkakan mungkin dalam pukul 2, pukul 3 mungkin CS akan menjadi lebih rancak nantilah. Sekarang pun masih pagi lagi. Jadi saya akan hold saja position ini. Saya sambung lagi sedikit tentang mambang tadi. Contoh sini kalau kita buy selagi dia tidak break out 285 ini, buy ini masih lagi valid. Okey. Kalau dah break out tu itu terpulang pada masing-masing. Sama ada nak cut loss ke, nak SL ke, itu terpulang kepada masing-masing. Okey. Itu antara asas. Kalau kat bawah mambang tanah. Kalau dekat atas itu mambang langit. Mambang langit. Saya bagi contoh mambang langit. Contoh kita pakai ini dulu. Contoh dekat sini kat sini. Contoh sini. Ambil contoh atas ni. Ataupun sinilah sini cantik sikit. Bagi korang nampak sikit sini. Bila price sampai ke atas ni, dia turun semula. Jadi sini ada resistance ataupun mambang langit. Maksudnya kita boleh sell. Selagi dia tidak breakout shadow ini. Sebab shadow ini yang menahan harga daripada naik lagi tinggi. Begitulah ya. Okey, itu atas mambang langit ataupun resistant. Di bawah adalah mambang tanah.
iaitu support. Itu antara asas-asas yang boleh kena anda kena tahu dan anda perlu kuasai, ya guys. Okey. Baik, selain itu juga anda boleh kuasai dari sudut wave. Wave pun wave ni dia nak kata complicated sangat tu tak juga. Yang complicated dia adalah disebabkan oleh apabila dia tak jadi je. Bila dia tak jadi. Kalau dia jadi tu kita akan anggap ui powernya ilmu wave ini. Begitulah. Cuma dia bila tak jadi mulalah kita cuba cari teknik lain lah, apalah macam itulah. Tapi wave ini boleh digunakan juga sebagai anda punya tambah keyakinan untuk hold entry ke, untuk entry ke pun boleh. Sebagai contoh dekat sini wave, dari sudut wave secara asasnya biasanya price bergerak dalam bentuk wave. Kalau kita tengok dari atas ni dia turun, dia naik balik, dia turun balik semula. Ini dah jadi lower low. Lepas tu dia naik semula, ini adalah lower high. Jadi untuk mengkonfirmkan GJ ni akan turun, dia kena breakout inilah, sebab dia akan membuat wave yang baru. Wave yang baru iaitu dia buat lower low. Itu saja. Dia turunlah kat sini. Kalau dia dapat memecahkan kawasan ini, maksud dia dia punya wave turun naik, turun naik, turun naik, turun sampai sini, dia naik balik, lepas tu dia turun balik. Begitulah dia punya wave. Wave. Okey. Itu adalah menurut teori wave. Cuma sekarang kita tak dapatlah nak kata, betul ke turun JJ ni? Tak. Cuma kalau kita tengok daripada sudut structure, ini dia adalah menunjukkan ni mungkin nak buat lower low. Tapi sudah ke ada lower low yang dibuat? Belum lagi, sebab dia belum lagi breakout low ini. Kalau setelah dia breakout ini, itu adalah confirmation bahawa dia akan turun lebih jauh lagi daripada sudut wave. Okey. Begitulah. Jadi itulah asas-asas utama yang anda perlu tahu, perlu kuasai, perlu faham. Jadi jangan lupa tulis guys, jangan lupa tulis apa yang saya cakapkan tadi. Tulis, lepas tu buat dalam dalam chart anda sendiri. Lepas tu anda rasai sendiri, alami sendiri. Bagaimana, betul ke tak betul ke, rasai sendiri supaya anda menjadi lebih berpengalaman. Contoh macam saya ambil entry sell JJ ni tadi disebabkan oleh pengalaman. Ini adalah pengalaman. Alhamdulillah, setelah lama dalam forex ni saya dapat rasakan bahawa ini memang turun ni, dan alhamdulillah dia betul turun. Cuma dia dah patah balik, entah kenapa dia patah balik. Itu wallahu alam, mungkin disebabkan oleh mambang tanah ini tadi. Ini adalah alasan yang paling kukuh untuk saya terima bahawa kenapa dia patah balik semula. Itu saja reason yang saya ada. Dan saya harap lepas ni dia turun lebih jauh lah, sebab dari sudut wave tadi. Okey. Jadi saya rasa sampai di sini saja dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan letakkan pembelajaran ini kepada asas-asas forex yang anda perlu tahu. Saya akan tambah lagi ilmu-ilmu melalui pengalaman-pengalaman yang saya ada di video-video yang akan datang. Jadi jangan lupa like, share dan juga subscribe kepada mereka yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat guys. Bagi yang nak follow JJ entry sell ni, boleh lagi sell. Jadi kita akan tunggu dia punya keputusan, mungkin petang nanti pukul 2 macam mana, adakah JJ ni naik ataupun turun, wallahu alam. Okey, mungkin kita boleh hold sampai ke malam ya. Jadi selamat maju jaya. Saya doakan anda semua mendapat profit yang lumayan dan boleh withdraw guys. Withdraw sentiasa konsisten, insya-Allah, mudah-mudahan
doakan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi sampai di sini dulu. Saya si JJFX mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.